sejahtera. Saya Dr. Azura dari Care Clinic Group. Hari ini saya nak tunjuk macam mana untuk melakukan CPR untuk orang dewasa. Jika anda berada dalam situasi kecemasan seperti ini, di mana pesakit jatuh atau terbaring tidak sedarkan diri, kemungkinan besar puncanya adalah disebabkan oleh masalah jantung ataupun serangan jantung. Dalam situasi ini, anda perlu bertindak secara segera untuk selamatkan pesakit ini. Pertama sekali, pastikan kawasan sekitar pesakit adalah selamat dari ancaman bahaya seperti objek yang tajam, punca elektrik ataupun kawasan yang tidak stabil. Langkah kedua, periksa tindak balas pesakit dengan menepuk ataupun menggoncangkan bahu pesakit sambil bercakap, "Awak okey ke? Hello, hello, awak okey ke? Hello, hello, awak okey ke? Alright, bangun. Dalam masa yang sama, periksa pernafasan pesakit dengan melihat pergerakan turun naik dada pesakit ataupun dengan melihat atau merasa tanda-tanda pernafasan dari mulut dan hidung pesakit. Jika tiada tindak balas dan tiada tanda-tanda pernafasan dari pesakit, anda kena minta bantuan kecemasan dengan kadar segera. Jika ada orang lain di situ, minta tolong mereka menelefon ambulans ataupun call 999. Contohnya, Encik Ali, tolong telefon ambulans sekarang. Ataupun, Encik Ahmad, tolong telefon 999 sekarang, kecemasan. Ataupun, Aisyah, tolong cari alat AED. Kalau ada, minta bawa ke sini. Jika dalam situasi yang lain, jika anda tidak ada orang lain dan anda berseorangan, anda lah sendiri perlu menelefon ambulans. Dan contohnya, hello 999, nama saya Azura. Saya berada di alamat nombor 26, Jalan SJ 14. Saya ada seorang mangsa di sini, dalam kecemasan, tak ada respon dan tak ada pernafasan. Saya akan buat CPR sekarang, tolong hantar bantuan segera. Okey, itu cara bila menelefon meminta bantuan kecemasan. Dan seterusnya, kena terus buat CPR. Ingat CAB. Maksud CAB, C untuk compression ataupun dalam bahasa Melayunya tekanan dada. A, airway, maksudnya saluran pernafasan. B, breathing, maknanya pengudaraan ataupun hembusan pernafasan. Untuk ciri-ciri CPR yang efektif, anda perlu gunakan tumit tangan anda untuk menekan dan meramaskan jari anda seperti ini. Dan kena pastikan lengan anda lurus dan bahu anda adalah selari dengan dada pesakit. Dan lokasi tekanan adalah 2/3 sternum ataupun di tengah-tengah dada pesakit. Dan kedalaman tekanan dada untuk orang dewasa adalah di antara 5 hingga 6 cm. Dan kelajuan tekanan dada adalah di antara 100 hingga 120 tekanan seminit. Pastikan anda tidak sandarkan tangan anda di atas dada pesakit dan pastikan dada pesakit naik sepenuhnya selepas setiap kali tekanan dada dibuat. Dan jangan berhenti melakukan tekanan dada. Anda kena buat tekanan dada secara terus-menerus. Dan nisbah CPR adalah 30 tekanan dada diikuti dengan 2 hembusan pernafasan. Ya, dan ini adalah dikira sebagai satu kitaran. Sekarang saya akan tunjuk macam mana nak buat CPR. Sambil buat CPR, anda kena bilang kuat-kuat. Ya. Contoh macam ni. Alright? Kita mulakan CPR. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, 30 tekanan. Ya, tekanan dada. Dan diikuti dengan 2 hembusan pernafasan. Alright? So, yang kedua, tadi adalah C ataupun compression ataupun tekanan dada. Now A. Airway adalah saluran pernafasan. Anda perlu buka saluran pernafasan pesakit ini. Cara membuka saluran pernafasan pesakit ini adalah dengan mendongakkan kepala
dan mengangkat dagu pesakit. Ini dengan secara automatiknya membuka saluran pernafasan pesakit. Selepas itu, B, breathing. Breathing adalah pernafasan ataupun pengudaraan. Kita perlu memberi 2 hembusan pernafasan kepada pesakit ini. Caranya dengan mendongakkan kepala dan mengangkat dagu pesakit. Seterusnya, memicit hidung pesakit dan melekatkan mulut anda sepenuhnya di mulut pesakit dan memberi hembusan nafas sepenuhnya sebanyak 2 kali. Ini adalah secara mouth to mouth ataupun dari mulut ke mulut. Jika anda mempunyai CPR pocket mask macam ni, apa yang perlu anda buat macam tadi juga, dongakkan kepala, angkatkan dagu, lekatkan CPR pocket mask ni kepada sekeliling hidung dan mulut pesakit dan terus memberi 2 hembusan nafas. Macam tu. Alright. Selepas memberi hembusan nafas sebanyak 2 kali, anda terus kepada buat CPR ataupun tekanan dada. Teruskan CPR, jangan berhenti. Selepas 5 kitaran CPR, iaitu selepas kitaran 30 tekanan dada dan 2 hembusan nafas, anda perlu periksa nadi karotid di leher untuk cek sama ada pesakit ni dah ada nadi ke tidak di leher, ya, nadi karotid. Jika anda dah periksa dan anda boleh rasa nadi dan pesakit dah boleh bernafas secara spontan, anda bolehlah meletakkan pesakit dalam posisi pemulihan ataupun recovery position ataupun baring pesakit secara miring macam ni on the left lateral position. Jikalau anda tidak dapat kesan nadi ataupun bila tak ada pernafasan secara spontan, anda kena teruskan buat CPR sehinggalah bantuan ambulans ataupun ada alat AED sudah didapati. Untuk 2-man CPR ataupun 2 orang CPR, anda bolehlah bertukar tugasan untuk setiap kitaran supaya anda tidak kepenatan. Maksudnya, bila anda dah habis tekanan dada ataupun compression, anda alihkan, anda jaga airway pula, bagi hembusan nafas, dan dah bersalah kena menukar supaya anda tidak kepenatan. Dan jika anda tidak pasti tentang sejarah kesihatan pesakit, atau tidak pasti sama ada pesakit mengidap penyakit berjangkit seperti COVID ataupun mulut pesakit berbuih dan anda tidak ada alatan bantuan pernafasan yang sesuai, anda boleh teruskan saja buat tekanan CPR, tidak berhenti untuk memberi bantuan pernafasan. Terima kasih kerana menonton video ini. Visit careclinics.com.my to find out more about us.